Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Ezarina dan rakan-rakan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Faikah Syafiah binti Zahim, A188-737. Saya, Raja Musfirah binti Raja Muhammad Fauzi, A190209. Dan di sebelah saya, Raja Siti Sahara binti Raja Adnan, A190457. Dan seterusnya, Nur Faiz binti Muhammad Yasin, A190541. Dan yang terakhir, Atif Aiman bin Asmawandi, A188678. Tanpa membuang masa, kami akan membentangkan hala tuju agensi kami, iaitu Pusat Jagaan Pondok Emas. Misi agensi kami adalah memperkasakan pengisian kerohanian bagi ketenangan jiwa warga emas dan melindungi serta membangunkan kehidupan yang lebih sejahtera. Seterusnya, saya akan paparkan objektif agensi yang dilakukan adalah: yang pertama, memberikan perlindungan dan mengekalkan taraf kesihatan mental dan fizikal yang optimum kepada warga emas. Selain itu, yang kedua, kami akan menyediakan perkhidmatan berkonsepkan sekolah harian yang komprehensif dan teratur. Yang ketiga pula, menjamin hak keperluan asas bagi warga emas, contohnya seperti pampers dan susu. Kemudian, yang keempat, mewujudkan sudut khas bagi menyelesaikan konflik antara keluarga. Yang kelima pula, menggalakkan keprihatinan, kerjasama, pergaulan dan perhubungan yang mesra di antara mereka. Dan yang terakhir sekali, melahirkan warga emas yang produktif, sihat dan berdikari. Ini pula adalah logo agensi kami, iaitu Pusat Jagaan Pondok Emas, di mana P merupakan pondok dan E pula merupakan emas. Di bawah P, kami meletakkan simbol warga emas sebagai perlindungan bagi mereka. Agensi kami memfokuskan tentang warga emas. Di situlah tercetusnya idea seperti logo yang tertera. Bagi bidang praktis kami pula adalah bidang perlindungan warga emas. Terima kasih kepada rakan saya Ira, dan sekarang saya akan menerangkan tentang struktur agensi Pondok Emas. Seperti yang kita tahu, setiap agensi pasti mempunyai misi dan objektif yang tersendiri, dan antara objektif dalam agensi Pondok Emas ini termasuklah memberi perlindungan serta mengekalkan taraf kesihatan mental dan fizikal secara optimum. Jadi di sinilah peranan ketua pengarah memastikan misi dan objektif agensi mampu dicapai dengan perancangan yang sistematik. Selain itu, pengarah juga berperanan untuk memastikan pengurusan agensi diselaraskan dengan baik, sama ada pengurusan di dalam ataupun di luar agensi. Secara ringkasnya, ketua pengarah menyelaras organisasi secara keseluruhan serta bertindak sebagai pembuat keputusan akhir dalam agensi. Seterusnya adalah pengurus sumber manusia. Pengurus sumber manusia bertanggungjawab dalam merancang, mengarah dan menyelaras aktiviti pengurusan sumber manusia untuk memaksimumkan strategi penggunaan sumber manusia seperti pekerja sosial, ahli terapi, jururawat, pengasuh, serta menjaga fungsi serta seperti pampasan pekerja, pengambilan pekerja, dasar sumber manusia. Antara tugas pengurus sumber manusia adalah memantau pemilihan, latihan dan prestasi kaki tangan agar kaki tangan sentiasa kompeten dalam memainkan peranan masing-masing. Bagi pengurus kewangan pula, pengurus kewangan akan merangka, membuat perkiraan dan menyediakan perancangan serta belanjawan kewangan agensi berasaskan keperluan agensi untuk beroperasi. Selain itu, pengurus kewangan juga bertindak untuk mengatur strategi kewangan agensi agar dapat menilai dan memilih sumber kewangan yang terbaik bagi dijadikan sebagai sumber kewangan dan modal untuk beroperasi. Di samping itu, bagi pengurus pemasaran bertindak sebagai penggerak kepada usaha dalam memasarkan perkhidmatan kepada warga emas ataupun ahli keluarga yang berdekatan yang dihasilkan oleh agensi serta merangka objektif pemasaran yang lebih berkesan. Bagi pengurus program pula, pengurus program berperanan dalam merancang dan merangka program bagi membolehkan agensi mencapai objektif yang menjadi fokus utama. Antara peranan pengurus program termasuklah memberi khidmat nasihat timbul apa-apa masalah berkaitan dengan perancangan program serta meneliti keberkesanan program yang dirancang bersama dengan pegawai-pegawai yang lain.
Agensi Pondok Emas menyediakan perkhidmatan sosial utama primary setting. Perkhidmatan sosial kami adalah untuk melengkapkan objektif dan misi sejajar dengan agensi ini ditubuhkan. Bagi kumpulan sasaran pula, agensi kami telah menyasarkan golongan warga emas bagi golongan yang akan mendapatkan perkhidmatan daripada agensi kami. Seterusnya, saya akan memberi laluan kepada Nur Faiz untuk menerangkan tentang trend yang mempengaruhi agensi. Terima kasih Pak Ika. Seterusnya saya akan bentangkan berkenaan dengan trend mempengaruhi agensi. Yang pertama, ekonomi Malaysia menurun. Kemerosotan itu dilihat melalui statistik DOSEM. Trend ekonomi merosot daripada 5.6% berbanding pertumbuhan positif 4.3% pada tahun 2019. Berpandukan statistik ini, waris kepada warga emas mempunyai masalah ketidakmampuan untuk menghantar ke pusat jagaan warga emas. Bertepatan dengan objektif kami di Pondok Emas menawarkan pusat jagaan warga emas dengan harga yang berpatutan. Yang kedua, trend pasaran kerja berkurang. Kami menawarkan peluang pekerjaan di agensi kami, tetapi golongan muda kini mempunyai masalah kurang berminat dengan jenis pekerjaan kebajikan. Sedangkan statistik pengangguran setakat 2021 menunjukkan seramai 777.5 ribu orang yang tiada pekerjaan dan track jumlah pekerjaan juga menurun kepada 80,000 pekerjaan sahaja. Yang ketiga, trend digital memenangi pasaran. Pemasaran yang kurang efektif juga menyebabkan orang awam tidak cakna tentang agensi kami. Orang awam juga tidak mendapat maklumat yang jelas berkenaan dengan kepentingan menjadi sebahagian daripada kami. Menjadi keutamaan juga untuk memenangi pemasaran digital, kaki tangan yang bekerja di agensi perlulah mahir sekurangnya asas IT dan juga marketing. Yang keempat, isu pengabaian warga emas meningkat. Kami memetik satu statistik daripada JKM berkenaan dengan penghuni rumah seri kenangan di bawah pengendalian JKM. Setakat 2020, rumah seri kenangan masih tinggi iaitu 1,179 orang. Perkara ini menjadi perhatian kami untuk turut concern dengan keadaan warga emas yang selama itu di bawah pengendalian JKM. Yang kelima, trend peningkatan warga emas setiap tahun meningkat. DOSEM menganggarkan bahawa pada tahun 2040 jumlah warga emas meningkat kepada 19.8%. Yang keenam, penyakit terhadap warga tua semakin tinggi. Berikutan statistik KKM berkenaan status kesihatan warga emas meningkat dari tahun 2019 iaitu 2.1 juta kepada 2.2 juta pada tahun 2020. Perkara ini menjadi tumpuan kami apabila warga emas adalah orang yang berpotensi tinggi untuk mendapatkan penyakit, terutamanya penyakit mudah berjangkit. Yang terakhir, apabila isu pengabaian meningkat, trend jumlah warga emas meningkat dan masalah penyakit terhadap warga emas juga meningkat, ini akan menyebabkan ketidakmampuan kerajaan untuk menjaga kualiti penjagaan warga emas. Seperti yang dijangkakan oleh DOSEM, Malaysia dijangka menjadi negara tua pada tahun 2030 kerana jumlah warga emas berpotensi mencapai paras melebihi 15%. Sekian dari saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pertanyaan ini kepada rakan sekumpulan saya, Atif. Impak terhadap agensi. Baiklah, impak positif yang pertama terhadap agensi adalah ia akan diperakui oleh masyarakat. Agensi akan sentiasa mencipta pelbagai inovasi idea dalam sistem penyampaian perkhidmatan yang seiring dengan kemodenan kini. Yang kedua, ia juga akan mewujudkan budaya inovasi. Perkara ini akan menyebabkan agensi ini akan kekal relevan dalam agensi utama supaya dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik dan berkesan kepada warga emas dan masyarakat. Dan seterusnya, ketiga dan terakhir adalah peruntukan dana. Dapat mewujudkan kepercayaan NGO untuk memberikan dana kepada agensi supaya dapat meneruskan program bersama dengan klien dan juga kaki tangan. Jadi tiga itu sajalah untuk impak positif terhadap agensi. Kemudian untuk impak negatif pula adalah masalah digital. Fasa beralihan yang berlaku pada abad ke-21, agensi kurang kemahiran lantas menyebabkan marketing secara atas talian tidak berlaku langsung ataupun kurang efisien. Yang kedua adalah ekonomi. Agensi akan menghadapi masalah dana kerana ekonomi pada masa kini yang tidak stabil menyebabkan masalah kemudahan dan perlindungan sosial dalam agensi. Akhir sekali, yang ketiga adalah pasaran kerja. Hal ini berlaku disebabkan oleh ketidakseimbangan tenaga kerja di sektor agensi. Terdapat beberapa perancangan strategi pusat jagaan pondok emas bagi 5 tahun akan datang. Yang pertama, memberi penjagaan kesihatan yang optimal kepada warga emas, iaitu sistem penjagaan warga emas dari segi kesihatan yang dijalankan oleh pondok emas perlu dikemaskinikan supaya kesihatan mereka semakin meningkat. Yang kedua, memberi pendidikan dari segi aspek kerohanian, iaitu mendedahkan penghuni kepada pendekatan Islam yang mampu memperkasakan warga emas di pondok emas dalam konteks yang lebih tersusun. Yang ketiga, mempelbagaikan aktiviti
iaitu mengusahakan aktiviti-aktiviti yang lebih berkesan untuk kesejahteraan warga emas supaya masa mereka diisi dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Yang kelima, mendapat sokongan daripada pihak kerajaan dengan bekerjasama dengan pihak kerajaan supaya mendapat sistem sokongan yang berkesan untuk kesejahteraan berdasarkan pelan tindakan warga emas negara. Sekian, terima kasih.